Tausiah. Kita ikuti sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat bahagian 3 menampilkan Ustaz Ashraf Ismail selaku moderator dan panel Sahibus Samaah Datuk Haji Zamri Hashim Timbalan Mufti Negeri Perak serta Ustaz Roslan Cik Ros. Dan tidak menghalau kita daripada kampung halaman kita. Maka Allah kata tak salah buat baik dan ihsan kepada mereka. Sesungguhnya Allah sangat suka orang yang berbuat ihsan. Tetapi ayat selepasnya, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Hanya sahaja Allah melarang kita untuk melantik orang-orang kafir yang memusuhi kita sebab agama kita, yang menghalau kita daripada kampung halaman kita dan bantu orang lain untuk halau kita. Barang siapa yang melantik mereka itu, orang itu adalah orang yang zalim. Jelas dalam Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, sebab itu interaksi kita dengan orang kafir, dia ada dawabit, dia ada garis panduan, ada yang dipanggil thawabit. Thawabit ni maksudnya yang tak boleh ubah. Contohnya, lakum dinukum waliyadin. Kamu urusan kamu, kami urusan kami. Dalam bab akidah, dia tidak ada separuh-separuh. Dia kena jelas. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu, kita di Malaysia, berbilang-bilang kaum dan bilang bangsa, kalau sekiranya orang kafir itu tidak memusuhi kita, kita berjiran dengan dia, kita berinteraksi dengan dia, kalau dia susah wajib kita tolong. Hatta kalau dia mati pun tak ada siapa yang mengendalikan dia, wajib kita kendalikan ikut cara dia. Kalau dia tidak memusuhi kita. Tetapi kalau dia konsisten memusuhi kita, sama ada daripada ucapan dia, sama ada daripada tulisan dia, sama ada dari pendirian dia, apa juga yang baik untuk Islam dia tentang, kita kena menunjukkan sikap. Allah kata dalam surah Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah itu dan orang yang berada di sekelilingnya tegas terhadap memegang prinsip tegas bila berhadapan dengan orang kafir, tetapi berbaik-baik sesama mereka. Tuan-tuan sekalian, sebab itu bila kita sebut rahmatil lil alamin, kalau kita nak letakkan hierarki, nombor satu mesti rahmah sesama Islam dulu. Jangan silap. Jangan rahmah dengan orang lain ditinggalkan kita. Surah At-Taubah, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Quran, surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu, sangat susah hati, berat hati apa yang menimpa kesusahan-kesusahan kamu, dan sangat tamak haloba untuk menyebabkan kamu senang, dan menumpahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Di dalam hal ini, kita punya garis pembaris kita adalah sikap dia kepada orang Islam. Kalau sekiranya tak ada permusuhan, kita kena wajib berbuat baik. Tapi sekiranya dia menunjukkan permusuhan, hari ini orang mempertikaikan istilah harbi. Harbi maksudnya perang. Kalau orang yang mempertikaikan harbi itu, kalau menganggap harbi itu menyingkap kisah lama, berperang dengan pedang, berperang dengan peluru, mengapa tidak harbi disingkap dengan makna moden hari ini? Harbi tak mesti pegang dengan senjata. Harbi kadang-kadang perang dengan idea, perang dengan penulisan, masih juga dipanggil sebagai harbi. Dan kita lawan balik dengan penulisan kita dan sebagainya. Dan ada kalanya dengan undang-undang. Jadi tuan-tuan sekalian,
dalam kita menumpahkan kasih sayang, nombor satu mesti dahulukan umat Islam. Kerana itulah kekuatan kita yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan formula sakti atau formula yang sangat keramat adalah hari ini adalah kita kembalikan apa yang pernah dibuat oleh Nabi SAW hari itu, mempersatukan Muhajirin dan Ansar. Ansar itu dipersatukan daripada Aus dan Khazraj. Tuan-tuan sekalian, jadi interaksi kita dengan orang lain itu garis panduannya. Jadi tak boleh tafsiran mengikut selera, sebab kita ada perkara-perkara yang sangat tegas. Ada perkara-perkara yang murunah yang maksudnya fleksibel, itu okey. Tapi dalam bab soal akidah, bab soal syariat dan sebagainya, kita kena kembali kepada surah Al-Mumtahanah ayat 108-109 yang menceritakan bagaimana interaksi kita dengan orang-orang kafir, termasuklah di tempat kita. Baru ni bila saya agak masyhur lah, glamour 2-3 hari, ingat lagi tanggal 18 Oktober. Jadi bila entahlah siapa yang buat solidariti itu, saya tak tahu, itu bukan saya suruh. Rupa-rupanya ada orang bukan Islam datang ke pejabat, 3 orang, 2 orang Hindu, seorang Kristian, perempuan. Kami bincang dekat sejam lebih juga, Ustaz. Antaranya dia cakap apa, tuan-tuan sekalian? Pasal apa you Muslim panggil kami non-Muslim kafir? Pasal apa panggil kami kafir? Dia kata, sebab ada orang mempromosi jangan panggil kafir, panggil non-Muslim. Saya kata balik, saya kata, bila kita panggil you orang yang tak Islam itu kafir, itu sebagai pengiktirafan kami bahawa kamu bukan Islam. Dan perkataan kafir itu sendiri daripada maknanya bukan benda buruk, bukan benda kafir itu maksudnya anak anjing ke anak babi ke anak rimau, tak ada. Kafir itu maksudnya orang yang menutup. Isim fa'il kafir. Perkataan kafara itu tutup. Dalam Quran disebut petani-petani itu juga adalah kafir dari sudut bahasa, sebab dia menutup biji benih dengan tanah. Malam juga dipanggil kafir sebab siang ditutup dengan kegelapan. Jadi sebab you belum tertutup hati, masih tertutup hati nak terima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka you dipanggil kafir. Masih tertutup hati. Besok dah terbuka, jadi Muslim lah. Jadi tidak ada perkataan kafir itu menyakitkan hati orang, tak ada. Tak ada benda yang salah di situ. Tapi kadang-kadang kita ini terlebih dos, takut dengan bayang-bayang kita sendiri. Cuba terangkan satu persatu, dia boleh terima. Akhirnya dia kata, tuan, susah ke nak masuk Islam? Dia kata, tak susah. Just 2 kalimah syahadah, kemudian dengan hati yang tenang, tak ada siapa paksaan, jadi Muslim, tak ada susah. Ya tuan sekalian, jadi itu interaksi kita dengan kafir, orang bukan Islam, dia ada daripada garis panduan. Jangan kita terlajak daripada itu. Kalau terlajak daripada itu, tuan-tuan sekalian, kita akan diperkudakan, dijadikan alat dan sebagainya. Itu izah kita sebenarnya. Allah SWT sebut dalam surah Al-Ma'idah, ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Adakah kita nak mencari kemuliaan daripada orang lain, sedangkan Allah itulah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, subhanallah. Ya, alhamdulillah, saya memang ialah penjelasan atau kupasan yang begitu baik, begitu jelas kepada kita. Kerana seperti yang kita sebut tadi, garis panduan itu mesti jelas. Antaranya yang perkara melibatkan akidah, lakum dinukum waliyadin. Sebab itu dulu saya ingat lagi, Jabatan Mufti Negeri Perak atas inisiatif Tan Sri kita, Tan Sri Mufti dan juga Datuk Zamri sendiri mengeluarkan garis panduan tentang kongsi raya. Dulu masa tengah agak galak masa tu. Kan? Kebetulan raya tu sama dengan raya raya Cina, raya sama dengan Deepavali. Jadi udah jadi satu macam nak dijadikan trend.
Gongsi raya lah, apa lagi masa itu kan, Dipa raya lah kan. Akhirnya dinasihatkan, diberi garis panduan, no, tak boleh, sebab perayaan ini adalah perayaan keagamaan, lakum dinukum waliyadin. Kita tak dilarang untuk berbaik-baik dengan mereka, tapi hal agama minta maaf, kita tak boleh join, kita tak boleh bersama. Tak boleh hari ni aku join raya kamu, besok kamu join raya aku, tak boleh. Tapi untuk sekadar ziarah, makan-makan yang halal boleh, tak ada masalah, pergi. Tapi untuk menyatakan raya ini diberi kesamaan, ini garis panduan yang kita letak kan. Begitulah juga dalam hal kehidupan harian kita, kita tak dihalang untuk berbuat baik dan sebagainya. Bahkan orang Melayu ni sangat baik, jumpa orang Cina semua kita panggil toke. Semua kita panggil dia toke. Kan? Lepas tu kalau apa nama ni, kalau dengan orang India kita panggil dia, apa istilah India, abang. Aneh. Kita panggil aneh, panggil abang. Pakcik ya. Aneh tu abang kan. Jadi itu kita sentiasa menghormati orang, insya-Allah. Itu sangat baiknya. Sebab apa? Sebab rahmat yang diajar oleh Nabi SAW. Saya rasa jelas sangat. Seterusnya saya pergi kepada panel kita yang kedua, soalan yang terakhir lah malam ni. Nanti kita bagilah kesimpulan seminit seorang untuk penutup ya. Jadi soalannya, bila kita dah bincang pada tiga soalan tu, saya ni suka tanya soalan yang agak penting lah kepada kita umat Islam, yang saya fikir lah. Mungkin orang lain fikir tak penting, wallahualam. Jadi bila kita dah bincang dah tadi persoalan-persoalan yang timbul, maka tentulah ada perkara yang penting ataupun dipanggil aulawiyat untuk umat Islam sekarang. Apa yang kita nak tiru daripada Nabi ni, apa yang kita nak contohi daripada Nabi ni dalam kehidupan kita sekarang ni, apa aulawiyat yang patut didahulukan oleh umat Islam sekarang untuk mengembalikan kegemilangan Islam seperti mana yang pernah umat Islam dulu kecapi. Silakan Ustaz. Terima kasih Aneh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah berbincang panjang bagaimana besar rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu ada juga keutamaan-keutamaan yang harus ada pada kita untuk mengecapi rahmat Allah itu. Kan contohnya, cuba tuan-tuan, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslim taslam." Islamlah kamu, nescaya kamu sejahtera, kamu selamat. Tapi dalam penelitian kita tengok ada orang Islam yang perangai dia tak selamat. Ada orang Islam yang anak isteri dia tak selamat, jiran dia tak selamat dan sebagainya. Perpaduannya hancur. Di mana yang dikatakan aslim taslam. Maka sebab itu bukan sahaja kita terus menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada keutamaan dengan apa yang dibawa oleh baginda, harus wajib kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Nabi SAW tak bawa harta kepada kita tuan-tuan untuk mengundang rahmat Allah dunia akhirat. Nabi bawa Islam. Pernah ditanya kepada baginda, ma huwal Islam ya Rasulullah? Apa itu Islam ya Rasulullah? Baginda jawab 3 benda. Saya ingat saya nak ambil hak ni. Sebagai keutamaan kita jadi umat Rasulullah, 3 benda ni bagi beres dalam hidup kita. Kita akan rasa nikmat dan rahmatnya jadi orang Islam, orang yang beriman, umat Nabi SAW. Kata Nabi, al-Islamu huwa aqidatun.
Islam itu ialah aqidah. Wa syari'atun. Yang kedua, syariat. Yang ketiga, wa akhlak. Iaitulah akhlak. 3 benda ni. Tuan-tuan, keutamaan yang harus kita beri kalau kita nak rasa rahmat yang sebenar. Rahmat umum kita dapat. Tuan-tuan, binatang pun dapat kan dengan kelahiran Nabi. Tuan-tuan, alam dan seterusnya. Tapi kita ni manusia. Pertama, jadilah umat-umat yang mempunyai aqidah as-sahihah. Aqidah yang betul-betul jelas. Tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah, kata Nabi. Awal-awal urusan agama. Nak jadi orang Islam ini, kenal Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, barulah kita akan rasa hidup ini indah sebagai seorang Islam, sebagai umat Nabi. Kita tengok bagaimana rahmat yang begitu hebat daripada umat yang bercakaran, sebagaimana Datuk sebut tadi, Aus, Khazraj, Muhajirin, Ansar. Tapi kenapa boleh jadi satu? Berkasih sayang. Kita baca kisah Muhajirin Ansar ni, Abdul Rahman bin Auf, Sa'id Ar-Rabi'. Apa yang membawa mereka berkasih sayang dengan begitu hebat? Aqidah yang dibina oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, seorang jiran tak akan menyakiti jirannya. Kenapa? Kerana akidah yang ada dalam diri dia. Dia bukan berlakon-lakonan, tapi ini tuntutan dalaman. Tuan-tuan, itu yang baru membawa kebahagiaan. Waktu tauhid, tuan-tuan nak memahami akidah, berilah keutamaan kepada ilmu tauhid. Saya bimbang juga, tuan-tuan, duk pergi banyak juga tempat masjid, tengok jadual kuliah, tanya pengurusi imam, kan? Kalau majlis ceramah, majlis forum ramai, mari ustaz mengajak tauhid, cerah masjid, tuan-tuan. Dia jadi pasien tu. Tauhid pula bukan senang, tambah nak baca kitab Aqidatun Najin. Kan, kena study dulu kitab turus, kitab lama, bukan boleh mari baca masjid. Ustaz ni dekat sepetang dia punya mutalaah, mari mengajak, tengok kipas angin lagi ramai daripada anak murid. Bahasa dia pula susah. Kalau kitab Jawi tu bumi bawa mim. Bagi budak-budak muda baca pakai debuh bom. Ada cerita, tuan-tuan, satu budak katanya mengaji agama tapi dia tak apa mengaji. Balik-balik cuti, mari masjid pakai jubah, serban merah macam Ustaz Zamri. Dan musim itu, musim Isra' Mi'raj, bulan Rejab. Pengerusi masjid tu bila masuk bulan Rejab, semua ustaz yang mari mengajak tu berhenti baca kitab mereka, baca satu kitab ya, kitab Mi'raj. Kan, Kifayatul Muhtaj. Tak Jawi dulu. Sampai satu malam ustaz yang sepatutnya mari tak boleh mari. Pengurusi pun kalut tengok, mana siapa nak ganti ni. Orang pula ramai mari bawa kitab. Nampaklah lebay ni baru balik mengaji agama ni kan. Minta tolong dia. Dia pun duk tolak. Pasal apa? Nak baca takut tak lepas, Tapi tengok jubah, kepiah, serban semua kemas. Lain kali pergi juga. Pergi tuan pengurusi kata, ni ustaz sambung kat sini. Dia pun sambung. Nabi naik beruk penyebut, sampai bom Mekah. Dia nampak nak cerita macam mana ni, tak lepas, dia sambung pula. Lalu meletuplah ia. Wahai kitab tu kata Nabi naik borak sampai bumi Mekah. Bukan senang, tuan-tuan. Tiba-tiba tengok anak murid tak ada, kesian ustaz tu mengaji tauhid tu. Masalah kita hari ini kerapuhan akidah lah yang kita tak boleh lihat rahmat yang lebih hebat menyelubungi hidup kita dalam kehidupan. Baik bercakap soal akhlak, soal perpaduan, soal apa. Kan? Innamal mu'minuna ikhwah.
Allah sebut dalam Quran, sungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau betul-betul beriman, mantap iman dan akidah dia, tak semudah umat Islam untuk berpecah dan bergaduh. Kerana dia tuntutan akidah, contohkan. Sebab tu ini kita kena bagi keutamaan. Kita tengok di zaman awal Islam, sebelum berlakunya hijrah, Allah tak perintahkan hijrah terus. Tapi Allah bagi masa 13 tahun di Mekah, peringkat awal itu, apa yang Rasulullah lakukan, tak lain dan tidak bukan ialah menjana akidah. Satu. Yang kedua, wa syari'atun. No, kita memahami syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi keutamaan hak ni. Ada masa kita nak belajar, nak mengaji, tahu syariat ibadat bagaimana, syariat dalam soal munakahat, rumah tangga, pergaulan suami isteri bagaimana, no, syariat dalam muamalah kita dengan masyarakat, jual beli dan sebagainya, berjiran apa semua, baru kita rasa, tuan-tuan, rahmat dan seronoknya, indahnya jadi umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mana syariat ni kita kena mengaji ilmu fiqh ataupun ilmu fiqh, kan? Dan yang ketiganya wa akhlak, akhlak, kan? Macam tuan pengurusi sebut tadi, kita nak tengok Ustaz Zamri, Datuk Zamri sebut tadi, kan? Tuan-tuan, indah nak tengok akhlak apa pun ada pada Rasulullah, pada diri Rasulullah, pemimpin, kan, bapa, suami, jiran, ketua, tuan-tuan, semua ada, hebat, kan? Sehingga Nabi kata, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang ajak, didik adab aku dengan seelok-elok pendidikan. Untuk Allah utus mai kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak Nabi semua yang mulia, yang mahmudah ini dirumuskan oleh ulama, dinamakan ilmunya ilmu tasawuf. Saya nak abang apa tuan-tuan, bagilah keutamaan kepada 3 ilmu ni, asas ni, no, untuk kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahagia di dunia akhirat. Hidup kita di mana pun dapat rahmat, pergilah alam mana pun, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Iaitulah akidah, syariat, akhlak. Tuntutlah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf di samping ilmu yang lain. Dan 3 ni bagi keutamaan. Paling kalut macam mana pun bagi sempat juga. No, kita belajar tuan-tuan, insya-Allah kita akan mampu menghadapi apa juga yang ada di depan kita. Senangkah kita, kita tak terbabas. Susahkah kita, kita tak akan tewas dalam hidup ini. No, hidup kita indah belaka apabila kita berpaksikan kepada akidah, syariat dan akhlak yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang sangat kita perlukan sekarang. Antaranya seperti yang disebut oleh Ustaz Ruslan Cik Ros adalah kekuatan perpaduan, kekuatan kasih sayang sesama Muslim itu, supaya Islam ini kembali menjadi gemilang seperti mana yang Datuk Zamri juga sebut tadi, bahawa umat Islam disatukan sebelumnya di antara Aus dan Khazraj, kemudian jadi satu umat dinamakan dengan kaum Ansar, dan disatukan pula dengan orang-orang Mekah yang dinamakan dengan orang Muhajirin. Sehingga antara hadis yang Nabi SAW sebut ini untuk kita lah, antaranya sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi, yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman, walaupun Nabi sebut la yu'min, tapi dengan makna tidak sempurna iman kita, sehingga mana kita mencintai saudara kita sesama Islam seperti mana kita
mencintai atau kita menyukai apa yang diri kita suka, itulah yang kita nak saudara ataupun sesama Muslim kita dapat. Inilah, sehingga begitulah kalau kita dapat tanamkan, ini yang disebut dengan kaedah al-isar. Al-isar fi umuri dunia mustahab. Melebihkan orang lain, melebihkan sahabat-sahabat kita dalam hal-hal keduniaan sangat digalakkan. Maknanya kalau kita nak makan, tiba-tiba jumpa orang lapar, kita dahulukan orang nak makan. Bila kita berbeza pendapat, apabila kita nampak berbeza pendapat tu menyebabkan kita mungkin bertelagah, jadi kita tarik supaya tidak perbezaan pendapat tu menyebabkan kita bergaduh dan sebagainya. Inilah antara perkara yang patut sangat-sangat kita umat Islam utamakan, sebab kita nak menuju kepada memperkukuh atau menguatkan Islam itu, mengembalikan kegemilangan Islam seperti mana yang telah pernah diajar oleh Nabi SAW dan kemudiannya diamalkan oleh para sahabat tabi'in dan kemudian ulama umat Islam kemudian yang telah berjaya menampilkan kegemilangan dan ketamadunan Islam. Jadi saya cukuplah sekadar itu untuk malam ini ya. Saya dah janji tadi nak bagi penutup. Halal halal. Saya penutuplah tadi. Janji jadi oleh kerana mereka kedua-dua panel kita sudah memberi restu redha, maka saya dengan ini sebagai pengusi atau moderator pada malam ini, saya mohon maaf lah andainya kami di atas ini ada melakukan kesalahan dan kesilapan, dan semoga majlis kita pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Sekali lagi kami ucapkan tahniah, terima kasih kepada pihak penganjur Jabatan Majlis Islam Perak dan juga Masjid An-Nur Batu Lapan, juga dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perak. Saya tangguhkan forum pada malam ini. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rancangan tausiah yang bertajuk Nabi Muhammad SAW Pembawa Rahmat, menampilkan Ustaz Ashraf Ismail selaku moderator dan panel Sahibus Samaah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak, serta Ustaz Roslan Cik Ros. Tausiah